Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azam bin Kashif Anwar. Dengan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk tugasan 3 kami, iaitu menggunakan graphing calculators untuk membuat satu pembelajaran berasaskan permainan. Okey, jadi kumpulan saya telah memilih topik tingkatan 1, iaitu topik perimeter dan luas. Jadi manakala graphing calculators yang kami guna pula adalah datangnya daripada graphing calculator TI Inspire. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menunjukkan soalan yang telah kami bina, permainan yang telah kami bina untuk topik ini. Okey. Jadi kita boleh lihat di sini topik kami adalah perimeter dan luas. Okey, ada beberapa gambar, ada seorang budak lelaki, ada beberapa gambar rajah di sini, ada segi empat sama, segitiga tepat, segi empat tepat, kita ada segitiga sama. Okey, sisi kita ada parallelogram, kita ada segitiga sama kaki. Kita ada yang terakhir sekali, kita ada rhombus. Okey, di mana semua sisinya adalah sama, segi empat yang di mana sisinya adalah sama. Okey, jadi kita baca soalan dulu. Okey, jadi Ali perlu pergi ke sekolah menggunakan laluan yang berwarna merah. Okey, bantu Ali untuk mengira jarak perjalanan yang dilaluinya. Pelajar perlu mengaplikasikan konsep perimeter dan luas yang telah dipelajari di dalam kelas. Gunakan perisian graphing calculator yang disediakan untuk menyelesaikan permainan ini. Jadi, kita tengok sini skala untuk permainan ini, skalanya 1 unit bersamaan dengan 1 meter. Okey, jadi Ali perlu pergi ke sekolahnya. Okey, permulaannya di sini, perakhirannya di sini. Jadi laluan berwarna merah. Kita lihat sini, okey. Okey. Jadi untuk mendapatkan keseluruhan jarak itu, kita perlu memahami konsep luas dan perimeter yang telah dipelajari di dalam kelas lah. Jadi tujuan kami membuat permainan ini adalah untuk meningkatkan minat dan juga memperkenalkan graphing calculators, di mana kita boleh menggunakan graphing calculators untuk membantu para pelajar memahami lebih dengan lebih lebih mudah dan juga lebih berminat lah. Jadi lebih mudah untuk para pelajar untuk mengetahui, okey, ni macam mana untuk dapatkan ni, macam mana, ataupun untuk cek jawapan melalui selepas kita dah buat manual secara perkiraan. Jadi mungkin kita nak tahu, okey, berapa sebenarnya, berapakah markah, betul ke tidak jawapan kita. Okey, jadi sebelum tu saya senaraikan dulu, saya nyatakan je beberapa peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi. Jadi untuk permainan ini, kumpulan akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Tetapi setiap kumpulan tu perlu ada 3 pelajar, sekurang-kurangnya 3 pelajar. Permainan ini akan tamat selepas 20 minit permainan ini dilangsungkan. Jadi markah akan ditolak kepada kumpulan yang tidak sempat untuk menyelesaikan permainan ini pada masa yang telah ditetapkan, iaitu 20 minit. Manakala jawapan yang salah pula akan menyebabkan kumpulan anda kehilangan markah. Seterusnya, kerjasama antara ahli kumpulan amatlah digalakkan, di mana markah bonus akan diberikan kepada kumpulan yang melaksanakan kerjasama di antara ahli kumpulan. Jadi saya akan menerangkan cara permainan ini.
Okey. Jadi kita lihat Ali ni perlu pergi ke sekolah. Dan laluannya adalah laluan merah ini. Okey. Jadi untuk mendapatkan laluan yang pertama, maksudnya daripada segi empat sama ni, okey, apakah jarak daripada point ini ke point ini? Okey. Seperti yang kita tahu, dan kita lihat dan kita lihat untuk kotak yang pertama, segi empat sama yang pertama ini telah diberikan luasnya, iaitu 4 unit. Okey, jadi kalau kita lihat untuk segi empat sama, kita refresh balik. Kalau kita menggunakan manual ataupun matematik teori, untuk segi empat sama kita hanya perlu square rootkan luas tu, dan kita akan dapat sisi, dan kita akan dapat satu sisi setiap sisi ni. Faham kan? Okey, tapi saya akan tunjukkan menggunakan perisian graphing calculators. Okey, saya buka graphing calculators. Okey, seperti yang saya kata, saya telah sediakan graphing calculators ini. Jadi para pelajar hanya perlu memasukkan nilai, menggerakkan saja titik point ini untuk mendapatkan nilai yang telah diletakkan. Okey, jadi sekarang ni dekat tengah ni adalah perimeter. Okey, kita ubah. Kita klik 2 kali. Tak nak pula keluar dia, tak nak delete. Okey, dulu. Okey, sekarang ni tadi dia telah beri kita punya area kita adalah berapa tadi dia tulis? 4. Okey, 4. Okey, kita lalukan kita punya tu kepada polygon ini. Okey, lepas tu kita tekan measurement, kita tekan area. Okey, jadi area kat sini kita letak tengah. Okey, area untuk satu polygon ni adalah 35 unit square. Jadi untuk mendapatkan nilai tu, okey, kita boleh gerakkan benda ni. Okey, kita gerakkan sampai kita dapat unit square, dan kita perlu ingat bahawasanya satu segi empat sama adalah dia perlu ada semua sisinya sama. Jadi okey, kita dapat dah. Okey, so untuk dapatkan area 4 unit square, satu sisi segi empat sama itu adalah 2 unit. Jadi kita tahu sekarang yang ini adalah 2 unit. Yang ni adalah 2 unit daripada sini ke sini. Okey, jadi kita buka balik graphing calculator saya tadi. Okey, kita buka dekat slide yang untuk tambah. Okey, kita buka slide ni. Kita buka graphing ni adalah graphing calculator kita. Okey, maafkan saya je. Saya ada masalah sesama pula pada hari perakaman. Okey, jadi kita tengok tadi 2. Okay, kita letak 2 unit. Okey, teruskan. Kita teruskan daripada titik sini ke titik sini. Okey, seperti anda lihat sini, anda boleh lihat sini. Jadi jarak ini dan jarak ini adalah sama, ditandakan oleh persamaan ini. Okey, jadi bermaksud sini jugalah 2. Okey, kita letak pula 2. Kita buka balik. Okey, so tambah 2. Okey, so next. Okey, next kita dah ada garisan ni dengan garisan ni, dan kita diberi 3 unit untuk panjang segitiga bawah ni dan juga panjang ini. Panjang ini kita boleh dapat daripada ni adalah 2, ini adalah 2. Jadi ketinggian segitiga ini adalah 4 unit, manakala panjang pula adalah 3 unit.
Jadi kita boleh menggunakan, jadi saya akan menggunakan graphing calculators. Jadi kita di sini kita lihat perimeter yang diberi adalah 12. Okey. Kita buka tadi graphing calculator kita, kita pergi kepada page triangle. Okey. Okey. Jadi kita tahu dia adalah segitiga tepat. Okey, kita buat dulu segitiga tepat. Okey, kita tak dapat lagi lah. Okey, kita tak dapat. Kita nak perimeter kita bersamaan dengan 12. Okey. Perimeter kita bersamaan dengan 12. Jadi kita dah tahu dah berapa nilai ni adalah 4, ni adalah 3. Kita cuba masukkan nilai kiri dan kanan tu. Panjang dan tinggi. Okey, kita masukkan nilai panjang dan tinggi. So 5 dan 3 dan 4. Okey, so ni adalah 4, ni adalah 3. Okey. Jadi betul tak? Okey, perimeter yang diberikan adalah 12 unit. Panjang adalah 3, tinggi adalah 4 unit. Jadi hypotenuse punya, so panjang line segmen ini ke sini adalah 5 unit. Jadi kita tahu sini adalah 5 unit. Jadi kita masukkan dalam kita punya graphing calculators. Dalam kita. Okey, jumlah dia. Okey. So kita tambah lagi 5. Okey. So kat sini 5 tadi. Betul tak? Kita check balik. Saya pun tak apa pasti. Okey, 5 betul. Okey. So seterusnya kita dah ada 1, 2, 3. So seterusnya adalah ini. Okey. Seperti yang kita lihat, tinggi ini dan tinggi ini adalah sama. Jadi ini adalah sebuah segi 4 tepat. Jadi ini adalah 4 silap. Ini adalah 4 unit adalah 4 unit. Jadi luas yang telah diberikan adalah 12 unit. Okey, jadi kita buat macam kita buka tadi graphing calculator kita buka kepada ni. So jadi ni ada 12. Kita kena dapatkan ni 12. Jadi satu sebelah sini kita ada 4. So kita ada 4 unit satu side. Okey. Turunkan sehingga kita dapat 12. Luas kita 12. Jadi kalau kita buat macam tadi tu, jadi kalau kata satu side 4, panjang kita tinggi kita 4, panjang kita 2, kita dapat area kita 8. Jadi kita cuba kita panjangkan, sebab 4 ni kita tak ubah lah, cuba kita panjangkan lagi sini. Jadi kita dah dapat area kita 12. Jadi mana kata panjang untuk ini, panjang untuk rectangle ini adalah 3. Okey. So kita dah tahu 3, okey, tambah 3. Tambah 3. Okey. Okey, saya skip beberapa kawasan. Okey. Contoh saya ambil macam ni. Segi 4 parallelogram yang sama ni parallelogram. Jadi kita tahu kat sini 3. Okey tak, kita ambil dulu segitiga ni. Segitiga ni di sini kita lihat segitiga ni adalah segitiga sama sisi. Dan telah diberikan salah satu sisinya adalah 3 unit. Jadi mengikut hukum segitiga sama sisi, di mana semua sisinya sama, jadi setiap sisi ni membawa nilai 3 unit dan 3 unit. Okey, ni saya faham ya. Lepas tu seterusnya jadi Amir berjalan tadi, kalau ni kita kena tambah sini 1, 4. Jadi sini tadi 2, 2, 5, 4, 3, 4. So ini saya pilih. Jadi seterusnya para pelajar perlu sambung lah.
sampai kita akan dapat keseluruhan jarak perjalanan Ali untuk pergi ke sekolah beliau. Jadi selepas tu bila dah dapat keseluruhan tu, bila dah letak semua tu, kita tekan tambah. Kita tekan enter. Jadi kita dapat contohlah satu nilai. Okey, tapi saya tak bagi tahu lah dekat sini. Saya akan letak kat laporan berapa nilai yang sepatutnya para pelajar perlu dapat. Okey. Jadi markah akan ditolak kalau kata jalan ke setiap satu tu mungkin ada salah ataupun keseluruhan jawapan tu salah. Jadi perlu diingatkan kat sini, saya lupa nak bagi tahu pada awal, lukisan ni bukanlah lukisan yang berskala. Jadi tak bolehlah ukur pasal pakai berbaris. Jadi memang kena buat pakai graphing calculators lah. Okey, itu sahaja mungkin daripada saya. Okey, sekian, terima kasih.